Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Faizal bin Aznan bersama-sama dengan Prof. Madia Dr. Rozita Radiah akan membentangkan satu artikel yang bertajuk Penulisan karangan jenis respons terbuka domain awam berdasarkan rubrik penskoran SPM dalam kalangan murid bukan penutur natif. Pengenalan. Pelan Pembangunan Pendidikan Negara PPPM 2013 hingga 2025 menetapkan bahawa setiap murid perlulah mempunyai prestasi kognitif yang berkesan. Murid yang berada di sekolah menengah dan sekolah rendah perlulah mempunyai kemahiran yang tinggi dalam pelbagai aspek untuk memastikan kemenjadian murid dapat dihasilkan dengan jayanya. Antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Melayu 2018 ialah kemahiran bertutur dan mendengar, membaca dan menulis. Penekanan empat aspek utama tersebut amat penting bagi melahirkan murid yang berdaya saing dan boleh menjadi insan yang cemerlang pada masa hadapan. Penulisan karangan merupakan salah satu kemahiran yang perlu diberikan perhatian. Rozana 2020 berpendapat bahawa penulisan karangan merupakan kemahiran yang paling sukar dikuasai oleh murid berdasarkan Lembaga Persaan 2021. Penulisan karangan yang baik haruslah menitik beratkan tugasan yang tepat, idea yang relevan, bahasa yang gramatis dan pengolahan yang menarik. Pernyataan masalah. Al-Hadi Ismail dan Zatul Azma 2018 menjelaskan bahawa murid-murid Cina selalu melakukan kesalahan dalam mempelajari bahasa kedua. Kesalahan yang dilakukan menyebabkan aspek yang terkandung dalam tata bahasa. Kong, Yahya dan Zabri 2017 berpendapat bahawa murid bukan penutur natif tidak memahami kehendak soalan menyebabkan mereka tidak mendapat markah yang baik dalam penulisan karangan. Anthony dan Yahya 2017 berpendapat bahawa murid bukan penutur natif tidak mampu menghubungkan pendahuluan dan isi karangan dengan baik. Isi karangan tidak dapat dihuraikan dengan berkesan oleh murid bukan penutur natif. Nora Azian 2020 dalam kajiannya berkaitan kemahiran membaca dan menulis mendapati murid-murid bukan penutur natif mengalami masalah kemahiran menulis. Nurul Ain dan Nik Nur Atirah 2020 berpendapat pemulahan bahasa kedua sukar dilakukan kerana golongan bukan penutur natif masih terikat dengan bahasa ibunda mereka. Objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti kerelevanan idea bagi penulisan karangan respons terbuka domain awam yang dilakukan oleh murid tingkatan 4 bukan penutur natif dikemas. Kedua, meneroka aspek kelemahan bahasa dalam penulisan karangan respons terbuka domain awam yang dilakukan oleh murid tingkatan 4 bukan penutur natif dikemas. Persoalan kajian pula yang pertama, apakah bentuk kerelevanan idea bagi penulisan karangan respons terbuka domain awam yang dilakukan oleh murid tingkatan 4 bukan penutur natif dikemas? Persoalan kajian yang kedua, apakah aspek kelemahan bahasa dalam penulisan karangan respons terbuka domain awam yang dilakukan oleh murid tingkatan 4 bukan penutur natif dikemas? Konsep penulisan karangan. Menurut Ahmad Shah dan rakan-rakan 2020, penulisan karangan berlaku hasil takulan kognitif yang membantu seseorang untuk menulis dengan baik dan berkesan. Menurut Rozita 2018, mengarang merupakan proses mengutarakan idea, maklumat, pendapat dan ilmu pengetahuan yang padat, tuntas dan efektif selain dapat bertahan lebih lama. Nur Afidah Nuralidin 2017 menyatakan bahawa mengarang merupakan kesatuan satu maklumat berdasarkan pelbagai jenis ayat yang digunakan oleh pengarang. Penulisan karangan dalam kalangan murid bukan penutur natif di sekolah menengah. Kajian yang dilakukan oleh Zamri Mahmud 2021 yang bertajuk Tahap Penguasaan Kemahiran Baca dan Menulis Murid-murid B40 dalam Pembelajaran Bahasa Melayu mendapati murid bukan penutur natif lemah dalam karangan. Murid juga tidak menguasai penulisan karangan dengan baik. Kajian yang dilakukan oleh Nur Faizah Abdul Johar 2019 serta rakan-rakannya dan kajiannya yang bertajuk Analisis Tekstual dalam Penulisan Karangan Murid Bahasa Kedua mendapati bahawa murid tidak menggunakan penanda wacana yang tepat dalam penulisan karangan. Wan Munah Ruzana Wan Muhammad
Rakan-rakan 2018 dalam kajiannya bertajuk Kesalahan Imbuhan dalam Lisan Karangan dan kalangan murid Bidayuh mendapati terdapat banyak kesalahan penggunaan imbuhan dalam lisan karangan murid. Kajian yang dilakukan oleh Nosimah Mat Awal dan rakan-rakan 2012 dalam kajian yang bertajuk Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua, Pengungkapan Idea dan Tulisan Pelajar Sekolah Menengah di Malaysia mendapati pelajar bukan betul natif lemah dalam menulis karangan. Lisan karangan dalam kalangan murid bukan penutur natif di sekolah rendah. Kajian yang dilakukan oleh Nurul Adwa Ahmad dan rakan-rakan 2020 dalam kajiannya yang bertajuk Analisis Kesalahan Imbuhan dalam Tulisan Karangan Pelajar dan Hubung Kait dari segi makna dan gramatikal mendapati bahawa murid bukan betul natif melakukan kesalahan imbuhan yang ketara. Yang kedua, Nora Azia Naha 2020 dalam kajiannya yang bertajuk Penguasaan Kemahiran Baca dan Menulis Bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan betul natif mendapati murid bukan betul natif mengalami masalah dalam baca dan akhirnya memberi kesan terhadap penulisan karangan mereka. Dan seterusnya, kajian yang dilakukan oleh Nos Hasmida Hassan dan rakan-rakan 2018 dalam tajuk Kecelaruan Morfologi dalam Penulisan Karangan mendapati terdapat banyak kesalahan penggunaan istilah dalam kalangan murid bukan penutur natif. Isu penulisan karangan murid bukan penutur natif. Yang pertama, Tuan Hafsah dan Yahya 2018 mendapati murid bukan penutur natif mempunyai masalah dari segi kosakata mereka terhad dan akhirnya mereka juga melakukan kesalahan dari segi istilah dan kesalahan ejaan. Rozana 2020 mendapati bahawa murid bukan penutur natif mengalami masalah dalam pemilihan kata. Seterusnya, Antoni dan Yahya 2017 berpendapat bahawa murid bukan penutur natif sukar untuk menguraikan idea-idea isi dengan baik. Metodologi kajian. Kaedah kajian ialah kualitatif. Reka bentuk kajian kes iaitu murid bukan betul natif, keputusan mereka tidak merangsangkan dan seterusnya murid tersebut tinggal di sekitar pekan kemas. Peserta kajian iaitu 10 orang. 10 orang murid ini dilabelkan mengikut nama-nama yang tertentu seperti Chow, Sinaturai dan sebagainya. Seterusnya, lokasi kajian di sebuah sekolah menengah di Kemas, di Sembilan. Seterusnya, instrumen kajian soalan karangan bahagian B, domain awam iaitu soalan percubaan, kesan dan kebolehpercayaan. Kesan konstruk dilakukan secara member checking dan pre-review. Peringkat kajian, reka bentuk kajian, program maklumat, kesan dalaman, proses semakan semula dengan peserta kajian, membuat penilaian terhadap maklumat yang diperoleh, menjelaskan teori, mengutamakan isu etika, membangunkan data lengkap bagi setiap peserta kajian, menyediakan rangkaian audit, reka bentuk kajian, pengumpulan maklumat serta penulisan laporan. Dapatan kajian yang pertama. Dapatan kajian yang pertama mendapati bahawa tiada murid yang mencapai tahap cemerlang, hanya seorang murid mencapai tahap kepujian, seorang juga murid mencapai tahap baik, 5 orang murid mencapai tahap memuaskan dan 3 orang murid mencapai tahap penguasaan minimum. Seterusnya, penulisan murid berdasarkan domain awam. Yang pertama, Chong tidak menyatakan domain awam secara khusus. Chow menyentuh elemen masyarakat sahaja. Ellie menyentuh elemen kerajaan dan ibu bapa. Chin menyentuh elemen kerajaan dan masyarakat. Pau menyentuh elemen masyarakat dan kerajaan. Sinaturai menyentuh elemen masyarakat dan kerajaan. Peter menyentuh elemen kerajaan dan masyarakat. Rajam tidak menyentuh apa-apa elemen domain awam. Lepas ini hanya menyentuh elemen masyarakat. Jessica menyentuh elemen Kementerian Kesihatan Malaysia dan masyarakat. Dapatan kajian 2 juga mendapati Chong melakukan satu kesalahan imbuhan iaitu membasmikan. Chow melakukan kesalahan ejaan iaitu suduh, tigas, keceriasan, mandatkan. Kesalahan imbuhan, pemvaksinan keluarganya. Ellie melakukan kesalahan istilah online setelah rapat. Kesalahan ejaan, pergerakan ibu bapa. Chin melakukan kesalahan ejaan. Corona menyewarkan pentelitupan
PAU melakukan kesalahan ejaan ataupun istilah topeng muka. Kesalahan ejaannya ialah menghidupi kemautan, pandemik, penyakit. Kesalahan imbuhan iaitu pensanitasi dan mendapati. Sinyaturai melakukan kesalahan istilah lasatnya, kesalahan ejaan, firma, penolakan, menentan, stres dirinya sendiri. Seterusnya, kesalahan memuncul, menularan. Peter melakukan satu kesalahan dari segi ejaan masyarakat dan kesalahan imbuhan elakkan penjarakan. Raja melakukan kesalahan istilah ia pemaksa positif. Kesalahan ejaan contohnya norang. Pasini melakukan satu kesalahan imbuhan penjarakan. Jessica melakukan kesalahan istilah Mahatma Gandhi bersabda adalah gelompok. Seterusnya kesalahan imbuhan persanitasi dan keimunan. Berdasarkan kedua-dua dapatan kajian itu, jelaslah bahawa Al-Hadi menyatakan dalam perbincangan iaitu murid bukan penuntut natif melakukan kesalahan dalam mempelajari bahasa kedua. Nurul Ain dan Nik Atirah 2020 mendapati pengulangan bahasa kedua sukar dilakukan kerana mereka masih terikat dengan bahasa ibunda mereka. Munah Ruzana dan rakan-rakan 2018 mendapati murid bukan penuntut natif yang mampu mengisi imbuhan yang sesuai dalam penulisan karangan. Maksudnya mereka masih melakukan kesalahan imbuhan dalam penulisan karangan. Kajian lanjutan, guru boleh menambah kaedah kajian seperti tumpuan. Seperti sebelum ini, kajian ini dilakukan secara analisis dokumen. Jadi apabila diterapkan secara tumbuh juga, ia membantu dalam mendapatkan satu keputusan kajian yang sangat menarik dan berkesan. Seterusnya, kajian juga boleh dilakukan secara eksperimental untuk melihat mutu penulisan karangan murid bukan murid natif. Jadi boleh dilakukan secara murid dalam kawalan dan lawatan. Rumusan. Murid bukan betul natif meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dengan mengaplikasikan kehidupan mereka dan kerap bertutur dalam bahasa Melayu lah. Yang pertama. Yang kedua, praktis yang dilakukan sedikit sebanyak boleh meningkatkan penguasaan bahasa Melayu. Dan seterusnya, murid bukan betul natif juga boleh sering berjumpa dengan guru untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu. Jadi, mereka ini perlu kerap untuk bertutur, menulis dan sebagainya dalam bahasa Melayu untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu mereka dengan baik. Baiklah, rujukan-rujukan yang telah saya rujuk sama-sama dengan Muhammadiyah Dr. Rozita. Baiklah. Sekian. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.